Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Imran dan rakan-rakan. Hari ini kami kumpulan 5 akan membentangkan tugasan satu kami yang bertajuk Analisis Skim Pelaburan Tidak Patuh Syariah di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Azim Farihin, Haziq Hisham, Muhammad Iskandar, Ainun Syafiyah, Ramza Izzati, Sharifah Sakinah, Nur Kaisarah, Nur Dini, Nur Kistina, dan saya sendiri, Nur Asila. Tanpa melengahkan masa, Haziq akan meneruskan sesi pembentangan yang pertama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam slide ini saya akan menerangkan berkenaan dengan kenyataan masalah. Jadi dalam sesuatu kajian itu mestilah terdapat sesuatu masalah yang berlaku. Jadi dalam kajian ini masalahnya adalah kebanyakan pelaburan di Malaysia adalah haram kerana mengandungi unsur-unsur seperti riba, gharar dan syubhah. Serta kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia menggunakan pelaburan-pelaburan haram ini sebagai sumber pendapatan mereka. Jadi, apakah sebab berlakunya permasalahan ini? Jadi, yang pertama, kurang kefahaman dalam ilmu agama mengenai skim pelaburan yang patuh syariah. Jadi, masyarakat Islam kita ni nak pergi ceramah agama pun kurang, nak bertanya kepada ustaz-ustaz pun malu. Jadi apabila mereka tidak bertanya mengenai hukum, jadi mereka tidak akan tahu. Jadi masyarakat kita ni akan terus berpusu-pusu melaburkan duit mereka ke dalam pelaburan-pelaburan ini tanpa mengetahui ke mana hala tuju sebenarnya duit itu dilaburkan dan duit itu digunakan. Jadi hal ini akan menyebabkan sesuatu pelaburan itu menjadi syubhah. Dan apabila ia syubhah, ia juga boleh jatuh kepada haram. Seterusnya, tekanan hidup untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan menyara keluarga, menanggung sewa dan bayaran bil. Jadi sesetengah keluarga yang berpendapatan rendah ini memerlukan duit sampingan untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi mungkin daripada pelaburan-pelaburan ini mereka dapat meringankan sedikit beban hidup mereka. Namun pada saya, hukum tetap hukum, dan apabila ia haram, dia tidak akan berubah, ia akan tetap haram. Jadi pada saya, carilah daripada hasil-hasil yang halal untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mengendahkan pandangan daripada ulama dan majlis mufti yang telah menegaskan bahawa beberapa skim pelaburan itu adalah haram di sisi Islam. Jadi sesetengah masyarakat kita di Malaysia ni mereka mahu tampak bergaya, tampak kaya di mata manusia. Jadi walaupun mereka dah tahu sebenarnya hukum-hukum yang pelaburan-pelaburan ini adalah haram, namun mereka tidak mengambil pandangan tersebut kerana mereka tahu di situ adalah lubuk emas, lubuk duit yang akan mengayakan mereka ni. Tapi kaya di dunia sahajalah, tidak ada akhirat. Jadi ada juga kata-kata daripada ejen pelaburan tersebut yang mengatakan bahawa jangan bertanyakan hukum hakam ini kepada ustaz sebab jawapannya akan menjadi haram. Jadi masyarakat kita ni juga takutlah nak tanya kepada ustaz-ustaz berkenaan dengan hukumnya, sebab mereka bukannya takut apa, mereka takut apabila ustaz ni cakap haram, mereka tak boleh terima. Itulah. Seterusnya, yang terakhir adalah mudah mempercayai dengan kata-kata ejen pelaburan yang memberikan janji-janji manis. Jadi masyarakat kita ni juga mudah percaya dengan kata-kata orang. Jadi kadang-kadang mereka ni sampai sanggup pinjam daripada duit daripada saudara mara, daripada ayah mertua, daripada ibu, daripada keluarga isteri, daripada kadang-kadang mereka ni sanggup meminjam daripada ahlong sebab nak melabur dalam pelaburan ni. Tapi apabila mereka telah ditipu, sebab dalam pelaburan ni haram ini juga ada pelaburan yang menggunakan teknik penipuan. Jadi apabila mereka ditipu, mereka tidak akan mendapat pulangan apa-apa. Jadi masalahnya berlaku apabila mereka tidak mendapatkan pulangan apa-apa, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang tidak diingini akan berlaku seterus itu.
Contohnya kalau kita dapat lihat dalam internet ataupun berita, kes-kes bunuh diri disebabkan menanggung hutang kan. Okey, jadi itu sahajalah daripada saya berkenaan dengan kenyataan masalah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide yang seterusnya masih lagi bersama dengan saya, namun akan menerangkan berkenaan dengan metodologi pula. Jadi metodologi dalam sesuatu kajian itu sangatlah penting kerana metodologi adalah suatu cara ataupun kaedah yang digunakan dalam sesuatu kajian untuk mendapatkan hasil dan jawapan. Jadi metodologi dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan kajian kepustakaan yang mengambil pendekatan analisis dokumen. Dokumen yang digunakan ialah daripada jurnal dan juga artikel yang dimuat turun daripada pengkalan data, internet sebagai sumber rujukan dan juga sumber panduan. Jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang terpilih dianalisis dan dikeluarkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya permasalahan di dalam kajian ini, iaitu skim pelaburan tidak patuh syariah Malaysia. Jadi hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan pelaburan-pelaburan yang ada di dalam Malaysia ini mengandungi unsur-unsur yang haram seperti riba, gharar dan syubhah. Selain itu juga kajian mendapati bahawa ramai rakyat Malaysia yang khususnya beragama Islam menggunakan pelaburan-pelaburan haram ini sebagai sumber pendapatan hidup mereka. Jadi sumber-sumber ini sememangnya tidak akan mendapat berkat dan rahmat daripada Allah SWT serta akan menerima azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi itu sahaja daripada saya dan saya serahkan presentation ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih Saudara Haziq untuk pembentangannya sebelum ini berkaitan dengan metodologi kajian dan juga kenyataan masalah. Jadi saya, Sharifah Aminah Sakinah binti Said Idros, akan menerangkan tentang objektif kajian. Okey, izinkan saya bermula. Yang pertama, mengenal pasti harta yang diperoleh tidak bertentangan dengan syariat Islam ataupun daripada sumber yang haram. Contohnya, jika kita hendak melibatkan diri kita dengan pelaburan saham ataupun apa-apa saja industri, kita harus mempertikaikan dan kita harus mengenal pasti sama ada gaji ataupun bayaran ataupun wang yang kita dapat itu sebenarnya daripada sumber yang haram ataupun halal. Okay. Yang kedua, mengenal pasti perspektif syariah dan industri tentang pelaburan haram. Okey, pada zaman sekarang terdapat pelbagai jenis pelaburan saham. Ada yang syariah compliant, ada yang bukan syariah compliant. Jadinya, kita sebagai umat Islam harus memastikan pelaburan saham yang akan kita libatkan diri itu jatuh dalam saham yang dibenarkan oleh syariah ataupun tidak dibenarkan oleh syariah. Ya, kerana ini sangat penting untuk kita sebagai umat Islam. Seterusnya, mengenal pasti mata wang maya iaitu Bitcoin adalah bertentangan dengan agama Islam ataupun tidak. Okey, sesetengah orang mengatakan dan diberitahu bahawa Bitcoin adalah tidak haram. Tetapi sesetengah orang pula percaya bahawa Bitcoin adalah haram. Jadi di sini persoalannya, adakah benar Bitcoin haram ataupun halal? Okey. Di sini kita harus bertanya kepada orang yang lebih tinggi agamanya berkaitan dengan Bitcoin. Tetapi ada sesetengah orang juga diberitahu bahawa Bitcoin adalah haram, tetapi mereka tidak mempedulikan itu, mereka tutup mata, tutup telinga kerana sebenarnya benda yang haram ini memang lumayan. Okey. Seterusnya adalah mengenal pasti isu berkaitan hukum seperti skim cepat kaya dan sebagainya. Sama juga situasi seperti Bitcoin sebentar tadi, ada setengah orang sudah dimaklumkan bahawa Bitcoin adalah haram dan bla 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 sebagainya. Tetapi setengah orang juga percaya skim cepat kaya tidak ada unsur-unsur haram. Jadinya tidak jatuh haram.
Tapi seperti yang saya kata tadi, kita harus bertanya kepada orang yang lebih tinggi agamanya, orang yang lebih tahu berkaitan ini. Okey, dan akhir sekali adalah mengenal pasti adakah insurans konvensional ini mempunyai unsur riba. Insurans konvensional ini sebenarnya seperti insurans takaful, tetapi kebanyakan insurans konvensional mempunyai unsur riba. Jadi itu adalah terjatuh kepada hukum yang haram. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Sakinah atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya akan teruskan bagi cadangan penambahbaikan. Cadangan yang pertama ialah mana-mana badan kerajaan maupun bukan kerajaan perlu memperketatkan pemantauan terhadap syarikat yang membuat skim pelaburan ini. Hal ini kerana bukan sahaja syarikat skim pelaburan yang patuh syariah sahaja yang ada di Malaysia ini, malah terdapat juga syarikat yang tidak patuh syariah. Dan ini membimbangkan kerana orang beragama Islam juga turut melakukan pelaburan kepada syarikat yang tidak patuh syariah. Oleh itu, hal ini sangat ditentang oleh agama kerana mempunyai unsur-unsur seperti perjudian, riba dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, dengan pemantauan secara berkala ataupun secara kerap dapat mengelakkan hal-hal ini terjadi dan orang beragama Islam mampu mengelak daripada diri mereka melabur di dalam syarikat yang tidak patuh syariah. Bagi cadangan yang kedua pula, pihak bertanggungjawab perlu melaksanakan program kesedaran ataupun kempen dengan cara yang lebih terkini dan efektif. Maksudnya ialah program kesedaran ini sudah lama diadakan dan juga kempen-kempen telah dilaksanakan di beberapa tempat. Namun begitu, penerimaan terhadap masyarakat itu tidaklah secara meluas. Hanya pihak-pihak tertentu sahaja yang mendapat maklumat tentang skim pelaburan tidak patuh syariah ini. Oleh itu, dengan adanya media sosial dan juga teknologi yang canggih pada masa ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab wajar menggunakan dengan sebaiknya. Sebagai contoh, penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya wajar dijadikan sebagai platform untuk menyebarkan maklumat yang penting tentang skim pelaburan. Bukan itu sahaja, dengan adanya program kesedaran di laman sosial seperti Instagram ataupun Facebook, dapat disampaikan maklumat ini dengan lebih meluas dan juga tidak perlu mengeluarkan kos yang sangat tinggi. Bagi cadangan yang ketiga, iaitu mana-mana pihak sama ada badan kerajaan maupun bukan kerajaan seharusnya mewujudkan sebuah laman sesawang yang menyenaraikan syarikat-syarikat pelaburan di Malaysia yang patuh syariah dan juga tidak patuh syariah. Hal ini supaya dapat mengelakkan masyarakat ataupun individu terutamanya yang beragama Islam daripada melabur kepada syarikat yang tidak patuh syariah. Syarikat tidak patuh syariah ini adalah syarikat yang mempunyai unsur seperti unsur riba dan juga perjudian. Perkara ini amatlah dilarang dalam agama Islam. Oleh hal yang demikian, perkara ini seharuslah dielakkan. Oleh itu, dengan wujudnya laman sesawang ini dapat membantu masyarakat ataupun pelabur-pelabur baru daripada terjerumus dalam skim pelaburan tidak patuh syariah ini. Selain daripada itu, laman sesawang ini juga perlulah menyediakan khidmat tentang perkongsian ilmu pelaburan ini. Ilmu pelaburan amatlah penting agar seseorang itu tidak melakukan kesilapan dan juga tidak akan menyebabkan diri mereka
ketinggalan dan juga akhirnya akan menyebabkan mereka mengalami kerugian yang besar. Oleh itu, wujudkanlah sebuah laman sesawang tentang pelaburan ini agar masalah-masalah terutamanya penipuan dalam pelaburan dapat dielakkan dan juga dapat meningkatkan kesedaran seseorang itu tentang ilmu pelaburan yang sebenar. Terima kasih Kristina. Okey, apa itu pelaburan? Pelaburan bermaksud mengorbankan sejumlah modal yang kita ada pada masa sekarang untuk mendapat pulangan ataupun keuntungan pada masa depan. Seperti yang kita tahu, industri kewangan di Malaysia telah berkembang sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Oleh itu, banyak platform yang telah kerajaan hasilkan untuk memudahkan masyarakat membuat pelaburan. Pelaburan boleh terbagi kepada dua, iaitu pelaburan patuh syariah dan pelaburan tidak patuh syariah. Antara pelaburan yang mematuhi syariah ialah ASB, Amanah Saham Berhad, REIT, Bon Suku dan macam-macam lagi. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa pelaburan yang tidak patuh syariah. Antaranya ialah perbankan konvensional, skim cepat kaya, Bitcoin dan lain-lain lagi. Menurut Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, hukum pelaburan tidak patuh syariah adalah haram kerana mengandungi unsur riba, gharar serta penipuan. Pelaburannya juga tidak dibangun berlandaskan konsep pelaburan Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam firman ini, Allah telah melarang umatnya untuk beramal dengan perbuatan riba. Oleh itu, barang siapa yang mengamalkan riba, Allah telah menjanjikan azab yang pedih untuknya. Selain itu, pelaburan dan perniagaan dalam Islam mestilah bertepatan dengan hukum syarak dan bukan hanya untuk keuntungan semata-mata tanpa kita memikirkan kesan yang bakal terjadi kepada individu, masyarakat maupun negara. Pelaburan serta perniagaan, kedua-dua ini hendaklah bebas daripada perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam seperti penipuan, penindasan dan kezaliman. Oleh yang sedemikian, sebagai seorang Muslim, kita wajib menjauhkan diri daripada terlibat dengan mana-mana skim pelaburan yang tidak mematuhi syariah agar kita tidak tergolong dalam golongan yang Allah murka. Sekian daripada saya. Seterusnya, Iskandar akan membentangkan perbincangan yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Nok Asila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar. Baiklah, tajuk isi perbincangan yang pertama adalah pengurusan pendapatan tidak patuh syariah di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Definisi pendapatan tidak patuh syariah adalah segala pendapatan atau hasil yang diperoleh daripada sumber yang menyalahi hukum syariah Islam. Hal ini termasuklah hasil yang diperoleh daripada aktiviti perjudian, rasuah, riba dan sebagainya. Jawatan Kuasa Syariah Institusi Kewangan Islam akan memainkan peranan dalam mengenal pasti isu syariah yang dilaporkan sebelum ianya diklasifikasikan sebagai wang tidak patuh syariah. Sebagai umat Islam, kita sama sekali tidak dibenarkan untuk memiliki atau melakukan mana-mana transaksi bersumberkan pendapatan tidak patuh syariah. Dan sekiranya terlibat, taubat sahaja tidak memadai. Namun si pelaku haruslah menyuci atau membersihkan wang dan hartanya dengan segera. Proses ini juga mungkin berbeza-beza bergantung kepada asbab-asbab harta itu dikatakan tidak sah. Sesetengah kes pendapatan tidak patuh syariah perlu dikembalikan semula harta atau wang tersebut kepada pemilik asal. Sebagai contoh, hasil rompakan atau kecurian. Pun begitu, terdapat juga kes yang harta atau wangnya perlu disalurkan untuk maslahat umum atau perkara-perkara kebajikan seperti pembinaan masjid dan perkembangan dakwah Islam. Contohnya, pendapatan daripada hasil judi atau riba yang mana boleh menguntungkan syarikat
penganjur jika dikembalikan. Di Malaysia, kita telah mempunyai banyak badan berautoriti yang berperanan untuk mengurus atau melupuskan harta tidak patuh syariah melalui kaedah dan pandangan yang berbeza. Bank Muamalat Malaysia Berhad merupakan satu daripada institusi-institusi kewangan Islam yang menawarkan perbankan Islam di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Bank ini juga mengendalikan proses penyucian pendapatan tidak patuh syariah mengikut kaedah-kaedah dan polisi yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Terdapat beberapa proses pengurusan atau penyucian pendapatan tidak patuh syariah yang diaplikasikan di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Yang pertama, Bank Muamalat pada mulanya akan menerima laporan kes tidak patuh syariah selepas ianya disahkan oleh Jawatankuasa Syariah. Bahagian kewangan Bank Muamalat kemudiannya akan mendebitkan jumlah pendapatan tidak patuh syariah ke dalam akaun maslahah ammah. Jabatan Dakwah, Wakaf dan Zakat akan membentangkan cadangan penyaluran pendapatan tidak patuh syariah kepada Jawatankuasa Tabung Mawadah, dan setelah mendapat kelulusan, barulah ianya akan disalurkan bagi kegunaan umum seperti mana yang digariskan polisi. Seterusnya, Jabatan Dakwah, Wakaf dan Zakat akan memaklumkan kepada Jawatankuasa Syariah berkenaan perkembangan penyaluran pendapatan. Proses yang terakhir adalah mereka akan mengemaskini jumlah penggunaan pendapatan setiap tahun dalam buku laporan tahunan Bank Muamalat. Majlis-majlis agama dan para ulama sebulat suara mengatakan bahawa pendapatan tidak patuh syariah tidak boleh diguna pakai untuk kepentingan individu ataupun untuk golongan tertentu. Sebaliknya, ia perlu digunakan untuk unsur kemaslahatan umum seperti kebajikan, pembangunan atau keagamaan sahaja. Namun begitu, terdapat juga beberapa perbezaan pandangan antara agamawan atau para ulama mengenai pengurusan pendapatan tidak patuh syariah. Sebagai contoh, pandangan pertama, menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sesuatu yang berstatus haram tidak boleh dimiliki tetapi boleh digunakan untuk kebaikan umum seperti pembinaan masjid, penerbitan kitab-kitab agama dan untuk membantu anak yatim dan perkara-perkara lain yang berunsurkan kebajikan. Pandangan kedua pula, Zaharuddin Abdul Rahman pula berkata bahawa cara untuk melupuskan pendapatan tidak patuh syariah adalah dengan mengembalikan harta tersebut kepada pemilik asalnya serta meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang pendapatan tidak patuh syariah dan cara mensucikannya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu." Surah An-Nisa ayat 29. Firman Allah yang seterusnya membawa maksud orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulanginya lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Sebagai umat Islam yang cakna akan hukum agama, kita haruslah menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan mengelakkan daripada melakukan segala keburukan sementara menunggu hari perhitungan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana setiap perbuatan kita sewaktu hidup akan dipersoalkan secara terperinci di akhirat kelak. Oleh itu, janganlah kita lalai dengan nikmat dunia yang sementara ini kerana nikmat yang abadi sedang menanti kita di alam sana, insya-Allah. Oleh itu, kita haruslah terima bahawa segala harta yang tidak patuh syariah ini sebenarnya menjadi hak milik umum dan bukannya untuk golongan tertentu sahaja.
Hal ini jelas dibincangkan oleh majoriti fuqaha serta ulama kontemporari dan institusi fatwa. Umat Islam yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sanggup mengambil walau secebis pun harta atau pendapatan dari sumber yang tidak patut, yang diragukan kerana takut akan azab dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat dinafikan pada ketika ini ramai individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia. Ekonomi juga kelihatan semakin tenat dan ramai pula yang dibuang kerja. Namun begitu, sesukar mana pun cabaran yang kita lalui, janganlah sesekali kita mencampakkan diri ke dalam lembah kebinasaan. Percayalah bahawa rezeki Allah itu luas dan Allah tidak akan menguji hamba-hambanya di luar kemampuan hambanya. Kita juga mestilah bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lebih baik datangnya sedikit daripada halal. Lebih baik datangnya sedikit tetapi halal daripada banyak namun tiada keberkatan. Itu saya menjemput Ramzanul Izzati untuk membincangkan hasil perbincangan beliau. Terima kasih. Terima kasih Iskandar. Saya akan menerangkan isu perbincangan yang kedua. Dalam perbincangan yang kedua ini, Institusi Kewangan Islam IKI adalah salah satu badan institusi yang berada dalam industri perbankan Islam. Aktiviti institusi ini adalah mereka menerima dan mengurus dana deposit yang diterima dari dua sumber, iaitu akaun deposit dan akaun pelaburan. Ia juga dikategorikan kepada dua, iaitu persorangan dan syarikat atau entiti perniagaan. Kini banyak skim pelaburan yang tidak patuh syariah di Malaysia. Kita perlu lebih teliti mengenal pasti skim pelaburan yang mana patuh dan mana yang tidak patuh syariah. Terdapat beberapa pandangan mengenai hukum menerima dana dari sumber yang tidak patuh syariah. Pandangan dari para ulama, pandangan pertama daripada ulama fuqaha, mereka tidak membenarkan bermuamalat dengan sumber yang haram. Pandangan yang kedua, ini diambil daripada riwayat dari Ibnu Sirin yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan pandangan daripada Ibnu Taymiyah, ia mengharuskan penerimaan harta haram yang diperoleh sebelum orang itu bertaubat. Dalam riwayat ini jelas menyatakan bahawa ia membenarkan untuk bermuamalat dengan sumber yang haram. Terdapat dua ayat Al-Quran yang membenarkan dan juga tidak membenarkan kita untuk bermuamalat dengan sumber yang haram. Antaranya dari firman Allah yang pertama, bermaksud, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan, dari surah Al-Ma'idah ayat 2. Berdasarkan ayat ini, muamalat yang melibatkan harta yang terhasil dari sumber yang haram adalah tidak dibenarkan. Jika perbankan Islam membenarkan muamalat tersebut, ia umpama kita menyokong dan membantu perniagaan haram mereka. Yang kedua, dari firman Allah yang bermaksud dalam kitab-kitab itu ditegaskan bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja, dari surah An-Najm ayat 38. Berdasarkan ayat ini, kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Ayat ini juga membenarkan kita bermuamalat dengan sumber yang haram. Jika pelakunya menghasilkan harta daripada benda yang haram, dosa itu akan ditanggung oleh dirinya sahaja dan mereka yang berjual beli dengannya tidak akan menanggung dosa tersebut. Setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi terdapat dua majlis penasihat syariah yang telah memberi resolusi semasa berkaitan dengan hukum penerimaan dana deposit. Resolusi yang pertama daripada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia MPS BNM. Mereka membenarkan untuk menerima dana deposit dari akaun deposit atau akaun pelaburan yang sumbernya bercampur sama ada halal atau haram. Jika ada pihak yang ingin membuat saringan dalaman bagi memastikan sumber dana deposit yang diterima halal atau haram, ia juga dibenarkan. Resolusi yang kedua daripada Majlis Penasihat Syariah Kuwait Finance House MPS KFH. Mereka berkata ia harus bermusyawarah dengan bank konvensional dalam urusan yang dibenarkan oleh syarak. Terdapat juga dalil yang disandarkan untuk isu ini. Dalilnya adalah
Rasulullah SAW sendiri pernah bermuamalat dengan Yahudi. Ianya termasuk dalam aktiviti yang berkaitan dengan riba. Tetapi segala transaksi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah muamalat yang syar'i dan jauh daripada riba serta jual beli yang dilarang. Antara contoh skim pelaburan yang tak patuh syariah di Malaysia ada dua. Yang pertama, forex trading. Forex trading ini adalah salah satu skim pertukaran mata wang. Contohnya seperti ringgit Malaysia ditukar kepada rupiah. Yang kedua, bank konvensional. Bank ini menerima simpanan wang atau barang berharga seperti emas dan perak. Perbincangan yang seterusnya saya akan pas kepada Ainun. Terima kasih Ramzanul Izzati. Assalamualaikum. Nama saya Ainun Syafiah binti Kamar Zaman. Jadi saya akan membincangkan tentang isi ketiga. Skim pelaburan yang tidak patuh syariah boleh dikatakan sebagai aktiviti pelaburan yang tidak mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia. Wang atau harta yang tidak patuh syariah juga boleh dikatakan sebagai skim pelaburan yang tidak patuh syariah. Jadi wang atau harta yang tidak patuh syariah boleh ditakrifkan sebagai harta haram yang diperolehi melalui jalan-jalan yang bukan berlandaskan Islam. Sebagai contohnya, untuk melarang penggunaan harta tersebut, terdapat batasan atau janji buruk yang berkaitan dengan pelaku atau harta itu disebut tidak sah oleh Allah SWT. Sebahagian fuqaha juga menentukan bahawa wang yang tidak patuh syariah sebagai harta yang dimiliki dan diperolehi melalui cara yang tidak dipersetujui oleh syarak. Contoh yang boleh saya berikan ialah hasil jualan daripada barang curian, rasuah, perjudian, transaksi riba dan perlindungan insurans konvensional. Contoh pelaburan tidak patuh syariah ialah pelaburan di insurans konvensional dan pelaburan di internet. Jadi pertama sekali ialah pelaburan di insurans konvensional. Dari perspektif kewangan atau perbankan, insurans konvensional merujuk kepada urus niaga yang berdasarkan amalan konvensional iaitu tidak berdasarkan sistem syariah Islam. Walaupun prinsip utama insurans konvensional adalah jual beli dan dibenarkan dari segi undang-undang, tetapi itu tak bermasalah dari sudut syariah. Menurut beberapa pandangan ulama, melabur dalam insurans konvensional adalah tidak menepati prinsip syariah kerana terdapat beberapa unsur-unsur yang dilarang dan itu akan menjejaskan kesahihan kontrak tersebut. Selain itu, majoriti ulama juga percaya bahawa unsur riba adalah salah satu sebab yang paling penting dan mereka berpendapat bahawa insurans konvensional adalah haram kerana satu pihak yang belum menerima ganjaran yang setimpal untuk tambahan atau lebihan yang dikumpulkan daripada pihak lain. Faktor riba juga wujud dalam transaksi insurans konvensional kerana operasi pelaburan biasanya melibatkan transaksi berdasarkan riba seperti melabur dalam instrumen perbankan konvensional dan sebagainya. Pandangan ini didasarkan kepada beberapa alasan dan dalil berikut. Yang pertama ialah insurans konvensional mengandungi unsur ghara yang dilarang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diceritakan bahawa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandungi unsur ghara, iaitu unsur ketidakpastian. Al-Jurjani menyatakan maksud ghara sebagai sesuatu yang hasil akhirnya tidak akan ketahui sama ada ia akan berlaku ataupun tidak. Dalam insurans konvensional, elemen ghara biasanya terjadi disebabkan oleh subjek akad iaitu polisi perlindungan. Yang kedua ialah insurans konvensional juga mengandungi unsur khimar iaitu perjudian atau maisir yang dilarang oleh syariah.
Al-Zailaq memberi maksud maisir ialah aktiviti yang membawa sebarang kemungkinan kerugian bagi kedua-dua belah pihak. Di maisir, ada pihak yang akan mendapat keuntungan 100%, tetapi di pihak lain ada juga yang akan mendapat kerugian sebanyak 100%. Contoh pelaburan yang kedua ialah pelaburan di internet. Pelaburan di internet ialah perjanjian dan urus niaga yang dijalankan di atas talian dan bukannya secara bersemuka. Melabur di internet menjanjikan banyak pulangan, faedah atau keuntungan yang sedikit tinggi berbeza daripada institusi kewangan yang lain. Bahkan mereka juga meyakinkan para pelabur bahawa skim pelaburan mereka risikonya sangat rendah, dan ada juga yang menjanjikan bahawa skim pelaburan mereka tiada sebarang risiko kerugian yang akan berlaku. Sebagai permulaan, pengendali skim akan menghubungi pelabur melalui email ataupun laman web untuk memberikan nasihat khidmat kewangan secara percuma, tetapi pada akhirnya memujuk mereka untuk melabur. Walau bagaimanapun, individu atau syarikat yang melaksanakan skim pelaburan tersebut tidak pernah mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia. Beberapa jawatan kuasa fatwa negeri iaitu Perlis, Selangor, Wilayah Persekutuan, Terengganu dan Sabah juga telah membincangkan tentang isu pelaburan, dan mereka menyatakan bahawa perspektif melalui internet adalah sah jika syarat-syarat jual beli dan pelaburan yang ditetapkan adalah menepati dalam Islam. Tetapi jika sebarang pelaburan melalui internet yang mempunyai ciri-ciri seperti kadar peratusan pulangan ditetapkan dan modal dari sebarang kerugian dijamin adalah akadnya menjadi tidak sah dan semua pulangannya adalah riba yang diharamkan. Oleh kerana itu, semua jenis pelaburan yang telah pun ditetapkan ciri-cirinya sama ada melalui internet ataupun tidak, pelaburan tersebut adalah diharamkan oleh Islam atas sebab-sebab mempunyai riba dan gharar. Baiklah, seterusnya saya akan menjemput Abdul Azim Farihin untuk melakukan pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim Farihin bin Abdul Ghani daripada kelas 3A. Saya akan membincangkan isi perbincangan seterusnya, iaitu isi perbincangan keempat. Melalui isi perbincangan yang saya dapat, iaitu pada tajuk analisis skim tidak patuh syariah di Malaysia dan hukum skim cepat kaya dan seumpamanya. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-69 yang bersidang pada 13 hingga 15 Jun 2005 di Johor Bahru telah membentangkan hukum skim cepat kaya dan seumpamanya. Oleh itu, muzakarah telah memutuskan bahawa hukum terhadap skim cepat kaya adalah haram kerana ia mengandungi pelbagai unsur-unsur yang tidak baik. Jadi, apa itu skim cepat kaya? Skim cepat kaya adalah harta atau wang yang tidak patuh syariah, merujuk kepada semua jenis harta yang diperolehi yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Baru-baru ini, negara dikejutkan lagi dengan isu skim pelaburan saham tidak patuh syariah yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan, yang telah memperdaya pelbagai golongan muda maupun tua yang menjanjikan keuntungan yang berlipat kali ganda. Skim pelaburan ini bukan saja pada waktu dahulu, malah sekarang juga masih berleluasa di kalangan masyarakat. Skim pelaburan yang menggunakan pelbagai nama dan platform seperti iShare, WeMedia dan juga LikeShare merupakan operandi baru yang menggunakan kaedah skim piramid ataupun multi-level marketing yang dikenali sebagai MLM. Taktik penipuan yang dijalankan iaitu sama, yang menguntungkan kadar pulangan yang tinggi
dengan pelaburan yang kecil. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), selain emas, skim penipuan yang hangat di Malaysia termasuklah pelaburan mata wang digital, forex dan skim cepat kaya yang masih lagi menular sehingga hari ini. Bagi statistik skim pelaburan di Malaysia, pada tahun 2019 sahaja, seramai 974,300 seorang individu yang mengalami kerugian sehingga mencecah 3.8 bilion disebabkan skim penipuan ini. Oleh itu, hukum terhadap skim cepat kaya adalah haram di sisi agama kerana mengandungi unsur-unsur riba, judi, gharar dan tadlis yang menindas umat Islam. Dan umat Islam amat ditegah daripada terlibat dengan skim ini. Oleh itu, apabila menyebut mengenai pelaburan, terdapat banyak skim-skim pelaburan yang boleh diguna pakai di dalam negara ini. Selain daripada amanah saham Bumi Putra, tabung haji dan kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP, terdapat pelbagai unit amanah saham, exchange trade funds, real estate investment, trust, REIT ataupun REIT, sukuk dan banyak lagi. Jika dilihat pada pelaburan-pelaburan yang patuh syariah ini, kebanyakan dana agensi-agensi ini dilaburkan di dalam pelaburan saham. Begitu juga dengan unit amanah, ETF dan REIT. Hampir kesemuanya melabur di Bursa Malaysia bagi memastikan pulangan yang ditawarkan adalah kompetitif. Oleh itu, pesanan saya sebagai orang Islam adalah wajib mencari pelaburan yang ditawarkan yang halal. Dan saya menegah untuk meninggalkan riba demi mencari keberkatan. Bagi trader yang beragama Islam, mereka wajib menyemak terlebih dahulu sama ada saham yang dilaburkan itu patuh syariah ataupun tidak. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan dahulu untuk memilih saham-saham yang halal. Proses audit yang ketat perlu dilalui untuk membeli saham patuh syariah. Harta atau wang tidak patuh syariah itu kita boleh disalurkan kepada Baitulmal Negeri yang akan diagihkan oleh pihak-pihak tertentu. Secara ringkasnya, di dalam Islam, harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba, gharar, iaitu jual beli tidak jelas, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah atau hasil penyeludupan tidak menepati syarat adalah haram dan tidak boleh diguna pakai untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri. Melalui hujah dan dalil sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud penipu akan dimasukkan ke dalam neraka dan sesiapa yang mengamalkan perkara yang bukan daripada amalan kami maka ia akan ditolak. Dan sabdanya lagi bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menipu bukanlah dari kalanganku. Oleh itu, jelaslah melalui skim cepat kaya ini amat ditegah di dalam Islam. Setiap pelaburan atau perniagaan dalam Islam hendaklah berdasarkan kehendak-hendak syarak. Ia bukan semata-mata pelaburan yang mementingkan keuntungan sebelah pihak sahaja tanpa mengambil kira terhadap individu atau anggota masyarakat maupun negara. Perniagaan atau pelaburan dalam Islam mestilah bersih daripada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan menjurus kepada sesuatu yang dilarang oleh umat Islam. Sebagai penutup, melalui skim cepat kaya ini, pelabur akan dijanjikan keuntungan yang menarik dengan hanya sedikit wang atau sumbangan. Laporan yang diterima menunjukkan bahawa keuntungan tersebut bukan berasal dari pelaburan atau hasil perniagaan,
tetapi dibayar daripada wang pelabur itu. Ini bermaksud bahawa skim ini akan terus beroperasi sekiranya kita sebagai masyarakat mengambil sambil lewa atas apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Ingatlah bahawa hidup ini sementara dan akhirat dua kekal selama-lamanya. Oleh itu, sekian saja daripada saya dalam isu perbincangan yang keempat ini mengenai analisis skim pelaburan tidak patuh syariah di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Kaisarah dan isi 5 berkaitan dengan pelaburan Bitcoin dalam Islam. Bitcoin adalah wang tunai elektronik yang membolehkan pengguna melakukan bayaran secara atas talian. Bitcoin dianggap sebagai mata wang alternatif kepada mata wang fiat dalam urus niaga setelah kemunculannya pada tahun 2009. Pemerintah mata wang Bitcoin semakin tinggi kerana konsepnya yang bebas kepada pengguna untuk melakukan segala transaksi. Masyarakat umum boleh menggunakan Bitcoin tanpa menggunakan pihak ketiga seperti bank atau penyedia perkhidmatan seperti PayPal. Pelaburan Bitcoin adalah haram di sisi Islam kerana ia tidak mematuhi syariah. Salah satu sebab Bitcoin dianggap tidak sah adalah kerana Bitcoin tidak mempunyai nilai tersendiri seperti emas atau perak. Bitcoin juga tidak menyediakan apa-apa jaminan pampasan atau perlindungan kepada penggunanya sekiranya terjadi perkara yang tidak diingini. Wang mestilah mempunyai faktor-faktor seperti media pertukaran, pengukuran nilai, pembayaran hutang, penjimatan nilai, pengukuran kestabilan dan penerimaan. Setiausaha Agung Kesatuan Ulama Dunia Syekh Ali Qaradawi, Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi dari ajaran Islam menyatakan bahawa mata wang hakikat haruslah dikendalikan oleh pemerintah dalam ekonomi Islam. Oleh kerana sifatnya yang desentralisasi, tidak ada yang dapat mengawal kestabilannya. Ia juga adalah tidak sah untuk digunakan sebagai mata wang dalam sebarang transaksi kerana tahap kestabilannya. Selain itu, ia juga mempunyai unsur riba dan gharar kerana ia agak mustahil untuk dipantau dan menjejak pergerakan mata wang Bitcoin tersebut. Banyak laman perjudian telah wujud dengan berleluasa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bitcoin mempunyai harga volatility yang sangat ekstrim dan itu merupakan salah satu sebab mengapa Bank Negara Malaysia tidak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang yang sah di Malaysia. Walaupun mata wang Bitcoin masih dapat diukur dalam mata wang yang lain, nilainya masih tidak stabil. Bitcoin menggunakan satu kaedah penyimpanan yang dipanggil virtual wallet. Virtual wallet ialah satu perisian komputer atau telefon pintar yang mempunyai tahap security yang lengkap dan ketat. Pengguna yang menggunakan perkhidmatan Bitcoin boleh mengakses virtual wallet dengan memasukkan kata-kata kunci masing-masing. Disebabkan tiada undang-undang berkaitan Bitcoin, penjenayah cyber seringkali menyasarkan virtual wallet untuk digodam dan ini menyebabkan wang pengguna-pengguna Bitcoin akan hilang begitu sahaja. Ini sudah tentu telah menunjukkan bahawa penggunaan mata wang Bitcoin sangatlah bahaya kerana ia boleh mengakibatkan kerugian besar pada diri dan tidak sesuai untuk dipraktikan. Penggunaan Bitcoin boleh digunakan pada bila-bila masa kerana waktu operasinya tidak terikat dengan waktu operasi bank dan tidak dikawal selia oleh pihak autoriti. Pengguna yang menggunakan khidmat Bitcoin juga akan dilindungi identitinya oleh anonymity kerana Bitcoin memberi kebebasan kepada penggunanya. Disebabkan sifatnya yang bebas itu, banyak berlaku isu jenayah di kalangan pengguna Bitcoin dan wujudnya laman web seperti Silk Road yang merupakan satu pasaran bagi penjual senjata haram dan narkotik. Banyak pemberdagangan manusia juga berlaku dengan mudah kerana pembeli dan penjual boleh melakukan transaksi tanpa sebarang halangan. Perbezaan pandangan ulama mengenai mata wang Bitcoin. Pandangan pertama, berdasarkan Muntada al-Iqtisad al-Islami pada tahun 2008, Bitcoin adalah mata wang dan harta yang mutakawim
dan mempunyai nilai monetari dan sifatnya harus untuk dijadikan sebagai kaedah pembayaran. Ulama Afrika Selatan iaitu Taha Karan dan Darul Ulum Zakaria juga telah berpendapat bahawa Bitcoin dikira sebagai mal berdasarkan penerimaan umum. Ia juga dikategorikan sebagai harta yang menurut syariah. Mufti Afrika Selatan iaitu Siraj Desai juga mengatakan Bitcoin sah digunakan dalam urus niaga sama seperti wang sebenar. Pandangan kedua, berdasarkan Dar al-Iftah Al-Misriyah pada tahun 2008 dan Mufti Wilayah Persekutuan Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah memfatwakan perdagangan mata wang Bitcoin adalah haram syar'i. Majlis Al-Ulama Afrika Selatan juga telah menolak pendapat yang mengatakan Bitcoin merupakan mata wang yang diiktiraf syariah kerana mata wang yang diiktiraf adalah mata wang yang diuruskan oleh pihak kerajaan. Akhir kata, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sebarang transaksi menggunakan mata wang Bitcoin ini. Walaupun masyarakat masa kini dapat menerima Bitcoin sebagai mata wang, Bitcoin sangat bahaya dan mempunyai risiko yang besar kepada pengguna masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarah atas isi yang dibentangkan sebentar tadi. Sebagai kesimpulan untuk isu skim pelaburan tidak patuh syariah ini, kami dapat simpulkan bahawa isu ini haruslah dititik beratkan kerana terdapat ramai lagi rakyat yang masih kurang jelas tentang hukum melabur dalam pelaburan tidak patuh syariah. Mungkin kerana terdapat banyak dalil dan pandangan ulama yang berbeza-beza membuatkan mereka keliru. Jika tidak dibentang masalah ini, ia akan mengakibatkan implikasi buruk terhadap masyarakat. Salah satunya adalah seperti kejatuhan sasiar diri seseorang, terutamanya umat Islam. Jika seseorang itu mengambil mudah tentang isu ini, lama-kelamaan mereka beranggapan melabur dalam skim pelaburan tidak patuh syariah adalah perkara yang biasa dan tidak bersalah, sedangkan ianya adalah perkara yang berdosa. Jadi, sebagai cadangan kepada langkah penyelesaian masalah ini, pihak-pihak tertentu boleh mengadakan kempen kesedaran atau perkongsian informasi kepada masyarakat supaya mereka lebih terdedah kepada isu-isu terkini tentang skim pelaburan tidak patuh syariah. Sebagai akhir kata, harapan kami menerusi penulisan artikel ini, isu berkaitan skim pelaburan tidak patuh syariah dapat dikurangkan dari tahun ke tahun supaya kita dapat membina sebuah negara Islam yang sebenar-benarnya. Sekian itu sahaja perbentangan daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.